Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Jadi insyaAllah hari ini kita akan bincang satu topik yang menjadi ramai juga yang request topik ni. Itu topik peperangan. Buatlah video, ceritakanlah topik berkaitan dengan peperangan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan ceritakan salah satu peperangan yang disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan peperangan ni berlaku bila mana Nabi masih lagi hidup. Jadi bila mana kita nak bincang berkaitan dengan peperangan Khaybar, kita kena faham dulu timeline. Kena faham dulu timeline sejarah Nabi SAW. Pada tahun 6 Hijrah, Nabi mula menghantar para sahabat untuk pergi ke kerajaan itu, untuk pergi ke kerajaan ini, untuk menghantar surat daripada Nabi. Isi dalam surat itu mestinya Nabi menjemput para pembesar-pembesar kerajaan untuk menyembah Allah dan beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyembah berhala, tidak menyembah api dan sebagainya. Antara kerajaan yang Nabi hantar, kerajaan itu adalah kerajaan Rom, kerajaan Parsi pun Nabi hantar juga surat kepada mereka. Jadi itu berlaku di tahun 6 Hijrah. Jadi kita pergi ke tahun 7 Hijrah. 7 Hijrah ni banyak jugalah peristiwa yang berlaku. Di antara peristiwa yang berlaku di tahun 7 Hijrah adalah bagaimana kita tengok Nabi mengumpulkan pasukan-pasukan Islam untuk menyerang kota Khaybar dihuni oleh Yahudi. Pada bulan Muharram, dalam 7 Hijrah, Nabi mula mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan peralatan perang, meminta para sahabat untuk bersedia untuk pergi berperang dengan Yahudi di kota Khaybar, dan para sahabat pun mula bersiap dan sebagainya. Jadi kota Khaybar ni kita kena faham satu benda, yang mana kota Khaybar memiliki kubu pertahanan yang sangat kuat. Kota Khaybar dikelilingi oleh kubu yang sangat kuat dan ada 3 lapis kesemuanya. Bukan calang-calang pasukan lah, bukan calang-calang tentera yang akan pergi serang kota Khaybar. Dia tak boleh orang-orang biasa, dia tak boleh tentera-tentera biasa. Saking kuatnya kubu tentera Khaybar pada masa tu. Jadi sebenarnya kenapa dengan Yahudi di kota Khaybar ni? Apa yang mereka buat sebenarnya? Jadi kenapa Nabi mengarahkan pasukan Islam untuk serang Yahudi dekat kota Khaybar? Kita kena faham, Yahudi dekat kota Khaybar inilah yang menjadi batu api yang mengapi-apikan pasukan-pasukan lain, kerajaan-kerajaan yang lain untuk serang kota Madinah. Mereka lah yang mengadu domba, mereka lah yang menghasut kerajaan lain untuk bersatu serang kota Madinah. Kita flashback balik, kita tengok bagaimana boleh berlakunya dalam peperangan Khandaq. Mastermind adalah Yahudi dekat kota Khaybar. Yang mengajak untuk berperang Yahudi kota Khaybar. Mereka lah, bila mana mereka nak berperang, mereka tak perang seorang-seorang. Mereka perlukan tim, mereka perlukan tenaga, perlukan alatan senjata. Maka mereka panggil lah orang-orang lain untuk support mereka, semata-mata mereka nak melihat kerajaan Islam Madinah jatuh, semata-mata mereka nak melihat Nabi dah mati. Banyak negara yang mereka bersama, banyak negara yang mereka buat kerjasama semata-mata nak melihat kerajaan Islam jatuh. Banyak strategi, banyak usaha yang mereka bincangkan, yang mereka dah pun guna semata-mata nak melihat kerajaan yang dibina oleh Nabi SAW tumbang. Jadi itu semua tak berlaku, semua gagal perancangan yang mereka dah buat. Jadi bila mana Nabi dah menyeru, Nabi memanggil kesemua para sahabat untuk bersedia, siapkan peralatan perang dan sebagainya. Bila mana semua para sahabat dah berkumpul, maka datanglah Arab Badui join sekali. Datanglah Arab Badui masuk dalam barisan, masuk dalam pasukan tentera Islam untuk turut sama berperang dengan kota Khaybar pada masa itu. Ketika mana Nabi melihat Arab Badui datang seorang demi seorang, Nabi pun kata, andai kata kamu join, Nabi kata kepada semua para sahabat, andai kata kamu join dalam peperangan ini, kalaulah niat kamu bukan kerana Allah, lebih baik kamu jangan join. Lebih baik kamu jangan sertai peperangan ini. Jangan kamu sertai peperangan ini, melainkan hanya kamu niat kerana Allah. Nabi dah warning siap-siap. Kenapa? Kerana kerajaan kota Khaybar pada masa itu masyhur dalam kesemuanya masyarakat Arab Mekah dan masyarakat Arab sekeliling. Kerajaan kota Khaybar memiliki banyaknya harta dalam tu. Mereka memiliki tanaman yang subur, mereka memiliki haiwan ternakan yang sangat banyak. Jadi Nabi dah bagi tahu siap-siap, kalau kamu datang nak join dalam peperangan, kalau nak ambil harta, nak memiliki harta mereka, lebih baik kamu jangan join. Sertailah peperangan ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mula bergerak ke kota Khaybar. Tak jauh kota Khaybar ni. Kota Khaybar daripada Madinah. Daripada Madinah, Nabi kena arahkan perjalanan dia ke utara barat untuk sampai dekat kota Khaybar. Maka bila mana dekat sangat Nabi dengan pasukan Islam dengan kota Khaybar, lebih kurang 120 meter lebih kurang, Nabi mengarahkan ke semua para sahabat untuk menebang pokok-pokok. Lebih kurang 400
batang pokok tamar yang Nabi arahkan untuk tebang. Supaya apa? Supaya dilihat oleh pasukan-pasukan Yahudi yang berada dalam kota Khaybar, yang pasukan Islam sangat ramai. Menyebabkan kawasan itu bila mana ditebang sebanyak 400 batang buah pokok, maka menyebabkan kawasan itu sangat-sangat luas, sangat-sangat lapang. Dan view pada ketika itu melihat tertumpu kepada pasukan Islam. Tujuan yang lain juga Nabi nak menakutkan pasukan Yahudi. Boleh jadi bila mana Nabi buat macam ni, tidak berlaku peperangan, mereka menyerah, mereka mengaku kesilapan mereka, boleh jadi. Tapi apa yang Nabi dapati adalah mereka buat tak tahu je, dan mereka pun buat persiapan untuk serang pasukan Islam pada masa tu. Mereka pun mula mengambil tombak, mengambil pedang, mengambil anak panah untuk serang pasukan Islam juga pada masa tu. Maka berlakulah peperangan. Hari pertama berlaku peperangan, dan adalah di antara para sahabat Nabi SAW yang bernama Mahmud ibn Maslamah. Mahmud ibn Maslamah di antara sahabat Nabi yang syahid dalam medan perang pada masa tu, kerana ada satu batu yang sangat besar dilemparkan di atas jasad Mahmud ibn Maslamah, maka matilah, syahidlah Mahmud ibn Maslamah pada masa tu. Maka peperangan tu berlangsung selama panjang juga, selama 1 minggu berlangsung. Maka dalam 1 minggu tu ada satu malam Saidina Umar Al-Khattab menjaga. Maka ketika itu Saidina Umar mendapati ada seorang Yahudi daripada kota Khaybar, dia keluar daripada kota Khaybar untuk bersia-sia. Ketika mana pada malam Saidina Umar tengok saja, maka terus Saidina Umar pergi dan tangkap dia. Bila mana dia dah siap tangkap, dibawa ke hadapan Nabi SAW di tengah-tengah malam. Disoalkan, untuk apa kamu keluar? Adakah kamu spy dan sebagainya? Macam-macam disoal, kan? Maka ketika itulah Arab ataupun Yahudi kota Khaybar tadi, pemuda kota Khaybar tadi dalam kalangan Yahudi, dia takut. Dia takut dia dibunuh, dia takut dia diapa-apakan. Saking takutnya dia kepada kerajaan Islam, saking takutnya kepada tentera Islam, dia siap mengatakan, andai kata kamu tak mengapa-ngapakan aku, tak bunuh aku, maka aku akan bagi tahu satu rahsia besar kota Khaybar yang kamu tak tahu. Maka bila mana para sahabat dengan Nabi dengar macam tu, okey, bagi tahu dulu. Maka dia pun terus bagi tahu. Apa dia bagi tahu? Sesungguhnya kami duduk dekat dalam kota Khaybar itu, kami dah pun penat, kami dah pun tak larat sebenarnya. Dan ada dalam kalangan kami telah pun memindahkan anak isteri mereka, memindahkan harta-harta mereka yang sedikit tu, memindahkan mana yang sempat, keluar daripada kota Khaybar pergi ke satu kota yang lain. Dan pada hari esok mereka bersedia nak cetuskan peperangan lagi esokkan hari. Maka bila mana pada masa tu Nabi mendengar daripada Yahudi, salah seorang Yahudi daripada kota Khaybar kata macam tu, Nabi kata, esok aku akan serahkan panji ni, panji Islam esok, kepada salah seorang sahabat. Dialah akan memimpin tentera Islam pada esokkan hari, yang mana dia ni merupakan sangat sayang kepada Nabi, sangat sayang kepada Allah. Dia sayang kepada Rasul dan dia sayang kepada Allah, kata Nabi. Dan Nabi sambung, dan Allah dan Rasul pun sayang kepada dia. Maka bila mana sahabat mendengar sayang kepada Nabi, sayang kepada Allah, itu kesemua para sahabat sayang. Tapi yang lebihnya adalah Allah dan Rasul pun sayang kepada dia. Bila mana para sahabat dengar macam tu, Nabi kata macam tu, kesemua para sahabat mengharapkan yang esok nama dialah yang disebut oleh Nabi SAW. Dialah orang yang dimaksudkan oleh Nabi, yang mana dia menyayangi Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun menyayangi dia. Bukan senang tu, kerana bila mana Allah dan Rasul menyayangi manusia, semestinya darjat dia, pangkat di sisi Allah sangat tinggi, sangat mulia. Maka semua para sahabat mengharapkan demikian, mengharapkan nama dia disebut oleh Nabi. Maka bila mana berlalu hari esok, bila mana Nabi dah selesai solat subuh, Nabi pusing belakang. Semua para sahabat ni tak sabarlah, tak sabar supaya nama dia disebut oleh Nabi. Masing-masing macam tu. Maka bila mana Nabi paling ke belakang, Nabi tanya kepada para sahabat, di manakah Saidina Ali, di manakah Ali? Maka para sahabat kata, ya Rasulullah, Ali tak ada, Ali sakit, mata dia sakit. Maka Nabi kata, panggil Ali datang sini. Maka pergilah Saidina Ali menghadap Nabi SAW. Bila mana jumpa dekat Nabi, apa Nabi buat? Maka Nabi pun ludah ke mata Saidina Ali. Ketika mana Nabi dah ludah, bermula daripada situlah mata Saidina Ali yang sakit itu sembuh. Sembuh elok macam tu. Sembuh elok, seolah-olah tidak ada apa-apa sakit. Dan ketika itu jugalah Nabi kata, wahai Ali, kamulah akan mengotai, kamulah akan jadi ketua, kamulah akan pegang panji yang akan pergi serang kota Khaybar pada hari ini. Maka ketika itulah para sahabat mengetahui yang Saidina Ali yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Maka bila mana peperangan berlaku, peperangan seterusnya berlaku, yang mana Yahudi pun dah bersedia, Islam pun dah bersedia berperang. Ingat, Yahudi dah pun lemah, Yahudi dah pun macam tak ada tenaga, dah penat dan sebagainya, dikepung kan.
Jadi Islam pun lagi semangat, Islam lagi semangat. Dan ketika itulah tentera-tentera Islam melihat satu persatu kelemahan, satu persatu yang ada kelemahan di peringkat Yahudi. Kenapa? Sebab ini dah kubu yang terakhir. Kubu pertama mereka dah lepasi, kubu kedua dah pun mereka lepasi. Ingat, setiap kubu ke setiap kubu adanya banyak harta, banyak emas, banyak haiwan ternakan, banyak tanaman-tanaman. Bila mana dah sampai kubu terakhir, maka mereka cuba sedaya upaya supaya nak menghancurkan kesemuanya Yahudi-Yahudi yang jahat tadi. Maka bila mana tentera Islam melihat satu persatu kelemahan yang ada pada puak Yahudi, kalahlah mereka dan lalu mereka lari daripada kota Khaybar. Lari mereka dengan ketakutan daripada kota Khaybar. Dan ketika itu jugalah benang pasukan Islam pada masa itu. Kalau kita tengok statistik, tentera Islam syahid seramai 15 orang yang syahid dalam peperangan Khaybar. Jadi itu di antara kisah peperangan Khaybar yang kita boleh belajar. Antaranya, janganlah kita menjadi batu api. Kalaulah kita dapati ada permasalahan di antara dua puak, janganlah kita menjadi orang tengah yang menjadi batu api, tapi jadilah orang tengah yang selesaikan masalah mereka, yang cuba mendamaikan di antara mereka sendiri. Jadi itu di antara perkongsian kita pada kali ini. Semoga perkongsian kita kali ini memberi manfaat kepada anda dan anda pun belajar sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.